tekanan kerajaan tadi boleh juga. Boleh. Ataupun introduction pasal kena jual dulu, tak apa. Well, just for 5 minutes, kita akan populate dulu ni, insyaAllah. Okay, alright. Alright, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad miftah babi rahmatillah lana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'iman wa muqillah wa alihi washabihi wal mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, pejuang-pejuang usahawan semua. Apa khabar hari ini? Ini adalah pertama sekali kita punya ringan-ringan session dulu untuk kita santai dulu sebelum kita mulakan dan menunggu kepada the audiences. Sekarang ini kita punya channel ini Juang TV, insyaAllah ini merupakan hari pertama kita lancarkan live streaming, ya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada usahawan-usahawan, pejuang-pejuang usahawan semua. Memang seperti di dalam Juang TV ini, memang kami dah memikirkan lama untuk mengadakan, dan saya rasa saat-saat sekarang ni saat-saat yang insya-Allah bolehlah dimanfaatkan sebanyak mungkin insya-Allah untuk kita share bersama, kongsi bersama dari segi intipati-intipati perjuangan di dalam perniagaan. Perjuangan ini selari dengan perniagaan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan semua. Kerana seperti mana ada yang dapat berniaga mungkin 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau yang dah berpengalaman tu memang dia akan merasakan bahawa perniagaan dan dunia usahawan penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Penuh. Seperti kita berperang lah tuan-tuan dan puan-puan. Berperang dalam setiap aktiviti kita buat. Kerana dalam perjuangan ini kita ada banyak cabaran, ada banyak kekecewaan, frustration, banyak dalam semua intipati perjuangan dalam kita punya perniaga. Jadi di sinilah kita adakan Juang TV, dan juga sekarang ini dengan apa yang telah berlaku pada seluruh dunia, apa yang berlaku kepada khususnya kepada Malaysia dengan kita punya temporary restriction order lockdown, impact kepada perniagaan, ada banyak persoalan, ada banyak ketidaktentuan yang ada di seluruh dunia, apatah lagi kepada Malaysia dan lebih-lebih lagi kepada kita secara individu, secara ahli perniagaan, secara pengarah pemilik yang menjalankan perniagaan. Bagaimanakah kita nak mengorak langkah? Apakah tindakan yang perlu diambil? How critical sepatutnya kita jadi sekarang ini? Apakah dia cabang-cabang bantuan yang kita boleh cuba dapatkan? Dan bagaimanakah kita nak merangka satu plan, satu plan tindakan yang boleh kita terus ke hadapan dengan perniagaan kita.
Ini merupakan satu cabaran yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya masuk lagi dengan lebih lanjut dengan kita punya intipati juang dan sebagainya, tadi pun telah pun baru di-announcekan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita tentang stimulus package, rangsangan ataupun yang dinamakan tadi prihatin rakyat, ya. Prihatin rakyat yang tadi saya kata, yang boleh dinampakkan tadi, di mana banyak program-program telah dilancarkan, banyak program-program yang telah ataupun tindakan-tindakan yang dilancarkan di program prihatin rakyat ini. Jadi kita juga akan bincangkan sedikit sebanyak tentang itu, bagaimanakah impak dia kepada kita sebagai ahli perniagaan, bagaimanakah impak dia, apa kita boleh buat, macam mana kita nak buat. Saya faham ada banyak sekali ketidaktentuan tinggi, ketidaktentuan berleluasa, kebanyakan usahawan-usahawan seperti saya juga kan, kita mengalami satu roller coaster emosi setiap hari. Kalau dulu mungkin dalam kita berniaga mungkin sebulan sekali roller coaster, up down. Kalau sekarang roller coaster dia setiap hari dah. Setiap pagi, setiap petang, setiap malam roller coaster. Bila tengah naik okey, bila kita down tu. Sekarang ni banyak period down, dengan ketidaktentuan period down ni lagi banyak. Pasal kita risau Siapa tak risau je kalau kita berniaga, daripada ke peniaga kecil-kecilan sektor mikro dan PKS, dan juga kepada sektor-sektor berniaga yang besar-besaran juga, masing-masing berhadapan dengan ketidaktentuan ini. Saya di dalam program ini Juang, insya-Allah kita akan cuba lancarkan kepelbagaian program. Kita akan keluarkan kita punya video-video dan sebagainya untuk kita sharing bersama semua komuniti, insya-Allah, untuk berlandaskan untuk kita cuba sebanyak mungkin sedaya upaya, insya-Allah, memberikan impak yang positif kepada semua pejuang-pejuang kita, semua usahawan-usahawan kita. Kita cuba, itu saja yang mampu kita buat. Tapi cubaan kita ni setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, insya-Allah, di sinilah kita mengadakan program Juang TV ini. Sebagai juga pengenalan, saya Syed Zaid Al-Qudsi. Saya juga merupakan satu usahawan yang menjalankan syarikat di dalam sektor financial services, perkhidmatan kewangan. Ada pengalaman, adalah sedikit sebanyak, alhamdulillah. Di sini banyak nak sharing tentang pengalaman saya. Okey, ada Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni, Iza? Iza. Maaf, saya tak pakai spek tinggal kat office pasal nak ambil pun kadang-kadang tak terlupa nak ambil. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Juang TV. Juga kepada peniaga-peniaga yang lain, kita berniaga apa, kita mungkin daripada peniaga-peniaga di pasar malam, peniaga-peniaga internet sekarang ini yang banyak menjualkan barang-barang, produk-produk perkhidmatan, produk makan, makeup, barang-barang perumahan, barang-barang medical equipment untuk produk-produk kesihatan, dan kepada yang ada daripada retail atau kedai digital, dan juga yang ada kedai fizikal yang sekarang ni memang ditutup sementara waktu ini, dan juga kepada yang sekarang ni memang banyak peniaga di rumah. Jadi memang satu cabaran yang tinggi di mana kita cuba nak fikirkan sesuatu untuk kita menjalankan perniagaan kita. Saya rasa salah satu daripada benda atau perkara yang kita nak cuba terapkan di Juang TV ini adalah berteraskan beberapa perkara. Alhamdulillah, bagus Izzah. Alhamdulillah, siap walafiat. Harap kat rumah tu okey. Kita tengok, insya-Allah, kalau kita boleh belajar sedikit sebanyak dan sharing juga. Faizah, berniaga apa? Berniaga ke apa ke, boleh cakap juga kepada semua netizen ataupun kepada semua yang melihatkan streaming ini, boleh katakan sedikit sebanyak dia berniaga apa, dia buat apa, ataupun baru berkecimpung nak berniaga ke,
boleh kita don't worry, ni cuma nak sharing saja pasal memang Juang TV ini dikhususkan kepada semua jenis perniagaan, semua ahli perniagaan maupun kecil maupun besar ya. Aidit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Juang TV. Jadi berniaga, walaupun berniaga dari yang kecil-kecilan, ada yang berniaga sebagai sole proprietorship enterprise, seorang diri ataupun dengan keluarga, maupun yang berniaga yang ada pekerja daripada ke sikit ke ramai ke. Jadi semua ini adalah daripada kita punya, kita harapkan kalau boleh terlibat, di mana banyak juga kita akan sharing bersama. Ada juga kita punya program yang insyaAllah yang kita akan jalankan di Juang TV ini. Ya, itu Faris, ya, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kita di Juang TV ini di mana kita akan mengadakan banyak program dari segi berbentuk ilmu. Jadi Juang TV ini, kita dan saya dan pasukan saya yang berada di rumah juga, semua kita berfikiran dan kita berancang, lama dah kita merancang untuk adakan satu inisiatif, satu perkumpulan, satu program di mana menerapkan intipati perjuangan kepada semua ahli-ahli perniagaan, menerapkan atau memperkukuhkan bukan sahaja daripada kami, malah daripada perkumpulan yang semua yang ada di sini dan semua yang terlibat dalam kita punya Facebook page, daripada kita punya YouTube channel. Jadi kita telah pun merangka satu perancangan untuk membuatkan program-program yang berteraskan 3 ya, tuan-tuan dan puan-puan, 3. Pertama, dari segi yang nombor 1, dari segi motivasi. Kita bukan daripada saya saja motivasi, kita akan adakan program-program di mana melibatkan motivasi dengan usahawan lain, dengan usahawan berjaya yang lain, usahawan yang dah lama, untuk sharing pengalaman. Pasal kadang-kadang cerita motivasi ini ada di mana-mana. Ada banyak unsung heroes dalam dunia perniagaan ini. Ada banyak hero-hero yang tidak dikenal pasti, yang berjalan setiap hari menjalankan perniagaan yang alhamdulillah berjaya. Banyak survivors dalam dunia perniagaan ini. InsyaAllah di Juang TV kita nak kumpulkan dan kita nak sharekan bersama. Jadi segmen pertama dari segi motivasi. Lebih-lebih lagi sekarang ini, macam manakah kita nak bangun semula, bangkit semula, memang satu perbuatan yang amat-amat tinggi, hebat cabarannya. Seperti mana dikatakan oleh Perdana Menteri tadi, yang berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kita berdepan dengan sesuatu yang luar biasa, unprecedented. Tidak pernah berlaku mungkin dari sejarah Malaysia dan dunia, mungkin 100 tahun sebelum pernah mungkin wabak seperti ini. Jadi seluruh dunia berdepan dengan satu kejadian, satu fenomena yang tidak pernah terjadi. Jadi masing-masing dalam keadaan yang terbaik cuba menghadapi ujian ini yang akan mengimpakkan ratusan, ribuan, malah jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan penduduk dan masyarakat serata Malaysia, serata dunia in fact. Jadi kita berdepan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat dari segi ujian. Namanya ujian ya. Tidak namanya ujian jika tidak merebahkan. Tidak namanya ujian jika tidak boleh paralyzekan kita. Tidak boleh jatuhkan kita. Jatuh memang akan jatuh. Persoalan yang sekarang ni, adakah kita mampu bangkit, bangun semula? Kerana setiap pukulan di dunia perniagaan ini ada pelbagai impact, tapi pukulan ini sekarang memang hebat. Memang hebat. Tapi tidak bermakna kita tidak boleh bangkit semula. Tidak bermakna kita tak boleh bangun semula. Jadi, marilah kita sama-sama
cuba untuk fokus kepada the matter at hand sekarang ini. Jadi nombor satu, tujuan kita mengadakan Juang TV adalah untuk motivasi. Untuk mengadakan kepelbagaian dalam produk-produk ataupun program-program motivasi yang mungkin juga kita akan daripada saya dan juga pasukan saya dari berbentuk video dan juga daripada kesemua harap-harap insya-Allah daripada ahli-ahli pejuang-pejuang kita yang lain juga. Kerana memang saya pasti ramai, saya pasti ada banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang kita boleh share daripada semua usahawan-usahawan yang lain. Memang ramai. Jadi inilah nombor satu adalah motivasi. Nombor dua, kita akan sharekan ilmu. Iaitu nombor dua tujuan Juang TV, objektif kita adalah untuk kita insya-Allah meningkatkan, sharekan dan juga melatih dari segi ilmu-ilmu perniagaan daripada yang basic dan insya-Allah kepada yang sophisticated, daripada financial planning, plan perniagaan, strategi perniagaan, daripada segala aspek perniagaan, daripada promosi, sales and marketing, penjualan, human resource dan banyak. Jadi nombor dua, tiang kita di Juang TV adalah ilmu. Kita juga akan ada banyak program tuan-tuan dan puan-puan di mana kita akan adakan kelas-kelas, webinar-webinar melalui kita punya platform ini, di mana dengan adanya kelas-kelas yang khusus, kita akan dapat insya-Allah kita akan dapat sharing dengan kawan-kawan kita. Dengan ada kelas yang khusus, kita akan dapatlah belajar dengan lebih tinggi. Jadi nombor dua, tangga dia ataupun platform dia ataupun tujuan dia adalah ilmu. Nombor tiga, kebersamaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Juang TV insya-Allah akan mewar-warkan, mengesyorkan, mengadakan program-program kebersamaan. Bukan kebersamaan yang fizikal, tetapi kebersamaan yang secara maybe spiritual, kebersamaan yang secara emosi, kebersamaan dari segi strategi dan juga kebersamaan dari segi ekonomi. Kita ada tujuan-tujuan kita buat program di mana kita akan syorkan, kita akan adakan program untuk mempromosikan lebih banyak kebersamaan. Memang di dunia perniagaan ni kadang-kadang competition amat tinggi. Competition boleh melalaikan kita untuk kita tidak sedar ataupun kurang kesedaran dari segi kebersamaan. Jadi memang kita insya-Allah sebagai usahawan-usahawan Islam mestinya kita juga kita amat pentingkan kebersamaan, silaturahim, tolong menolong antara satu sama lain. Sekarang ini ada usahawan-usahawan yang berjaya, yang sekarang ni ada usahawan-usahawan yang masalah. Sekarang ini ada macam-macam kan, tapi dengan adanya kebersamaan, insya-Allah kita akan adakan program supaya memberikan impact sedikit. Kadang-kadang bila kita berniaga ni kita rasa kesorangan, kita rasa kesepian pasal nak menanggung bebanan yang ada pada perniagaan kita. So ini merupakan satu masalah juga. Jadi mungkin sedikit sebanyak dengan program ini kita boleh mengumpulkan individu-individu yang kesepian ini, pejuang-pejuang, ahli-ahli perniagaan yang kesepian ini untuk sharing dan juga untuk menunjukkan ada terlibat sama dalam kepelbagaian ekonomi dan sebagainya. Kita akan syorkan insya-Allah. Insya-Allah ini adalah tujuan kita mengadakan program ataupun Juang TV ini. Okey, kalau gitu saya ingin teruskan kita punya agenda untuk hari ini. Buruh sekarang ni hujan lebat dekat luar. Jumaat petang alhamdulillah
macam sekarang macam-macam kan sekarang ini. So saya rasa kita boleh teruskan di dalam program kita pada petang ini insyaAllah. Pertama sekali kita nak sharing dan saya nak explainkan sikit dari segi kita punya juang konsep ini. Kenapa kita buat juang? Kenapa kita lancarkan Juang TV ini? Memang saya katakan tadi dari segi motivasi, ilmu dan kebersamaan dan juga untuk kita sharing bersama, untuk kita perkukuhkan diri kita, untuk kita boleh berjuang. Nah, perjuangan ini satu konsep yang ataupun satu informasi detail, satu pandangan mungkin, satu way of kita menjalankan perniagaan kita. Perlukah kita berjuang? Saya sering mengatakan bahawa setiap perniagaan ni dia lebih daripada bekerja. Perniagaan ni dia lebih daripada pelbagai benda lain. Pasal kita memerlukan kita untuk berjuang. Perjuangan adalah amat penting. Kenapa berjuang? Contoh, bila kita buat kerja, bila kita dalam perniagaan, setiap aktiviti yang kita nak jalankan, memang kita sering akan melalui cabaran. Memang kalau plan A, B, C, D, E, yang jadi dia W. Jadi kita sentiasa tak sedia. Kita sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah. Ini dalam keadaan biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan biasa. Dalam environment yang biasa. Apatah lagi dengan environment yang bercabaran tinggi ini, dalam keadaan biasa, setiap ahli perniagaan melalui masalah cabaran ujian, mengalami kesukaran tinggi untuk dia menjalankan perniagaan. Setiap perniagaan sebegini. Kita dapat daripada producer punya information sedikit. Okey. Jadi setiap perniagaan ini asam garam, ini standard lah kiranya. Ini memang perkara biasa. Kita tengok balik tuan-tuan perempuan dari segi statistik perangkaan setiap syarikat yang menjalankan perniagaan. Kalau kita ambil perangkaan dunia ke, perangkaan benua ke, perangkaan Malaysia ke, kita akan lihat statistik syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan daripada tahun pertama ke tahun ketiga atau tahun kelima, kita akan dapati tinggi peratusannya syarikat-syarikat yang tidak berjaya. Ini realiti tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kerana nak takutkan ke tidak, ini adalah realiti. Bukan bermakna tidak ada yang berjaya, bukan bermakna tidak boleh berjaya, tapi saya cuma nak tekankan untuk kita faham dulu bagaimanakah dunia perniagaan ini. Kalau kita dah mengemudi, kita boleh fahamkan. Kalau kita belum, kita kena tengok dan kaji sebelum kita masuk satu kawasan ni macam mana. Kawasan ini bagaimana dia punya iklim dia punya temperature dia punya keadaan dia, dan pelbagai macam-macam masalah. Ya, Muhammad Fuad bin Jamil tengah makan pisang goreng ni, alhamdulillah. Saya pada rakan nama dia Muhammad Fuad Jamil ni, mungkin ni geng aku ni kan. Ya ke? Ni engkau ke? So selamat datang Encik Muhammad Fuad Jamil. Selamat datang. Alhamdulillah. Jadi dan tadi kita cakap tadi kan, sebelum kita melalui pengembaraan ini, kita kena tahu, kalau kita dah lalui pun kita boleh stop kejap, kita kaji balik. Perniagaan, sesuatu effort, sesuatu aktiviti yang amat-amat sukar. Hebat dia punya cabarannya. Perangkaan menunjukkan lagi banyak yang tak berjaya daripada yang berjaya. Seolah-olah pengembaraan ini untuk kita mengembara dan mendaki satu gunung yang kalau 100 daki, 10, 20 aja yang naik. Itu saja. 100, 200 daki, 10 ke 20 aja dapat. Yang 80 tak dapat. Ada yang dah first di kaki bukit dah habis, dah tengah-tengah dah habis. Dan bukan saja itu, ada juga yang terkorban. Itu kalau panjat gunung lah. Kalau gunung Everest, memang ada yang terkorban. Tetapi gunung usahawan ini, terkorban dia dalam bentuk lain.
dalam bentuk pelaburan, dalam bentuk dia punya simpanan, kewangan, dalam bentuk dia punya kadang-kadang pertalian keluarga. Ini semua antara perkara-perkara yang akan terjejas bila kita melalui pengembaraan ini, pengembaraan seorang usahawan. Kalau kita daki Gunung Everest, dia lain, memang satu pendakian yang memang ada orang terkorban. Tetapi bila kita nak mendaki gunung perniagaan, terkorbannya lain. Yang akan terkorbannya duit. Nak buat bisnes ni yang confirm satu je, duit keluar. Itu confirm tuan-tuan dan puan-puan. Memang confirm. Betul tu kawan saya. So, Assalamualaikum. Perniagaan masuk, confirm satu saja duit keluar. Jadi yang terkorban ini ataupun yang akan dikorbankan dalam kita proses pendakian kepada gunung-gunung usahawan adalah kita punya pelaburan, kita punya wang simpanan, dan juga mungkin juga yang akan terjejas dari segi kita punya pertalian dengan keluarga. Lebih-lebih lagi boleh buat bisnes dengan adik-beradik, macam-macam cerita, memang boleh buat banyak drama boleh buat. Buat bisnes dengan adik-beradik, buat dengan ayah, ibu, buat dengan saudara, buat dengan pakcik, makcik, Pak Wan, Pak Uda, dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan bro-bro. Awal-awal berniaga kita bro, dah masuk setahun dia lain. Dia beri ke bro ke tak tahulah apa jadi. Pasal bila melalui kesusahan itu, semua benda diuji, tuan-tuan. Kecekalan diuji, ketahanan diuji, keimanan diuji, pertalian persahabatan diuji, macam-macam lah, fizikal, mental, kewangan, semua diuji. Ini dia dunia perniagaan. Kerana itulah perangkaan menunjukkan peratusan tinggi perniagaan-perniagaan semua banyak yang terkorban. Banyak yang tak jadilah, banyak yang terpaksa tutup kedai dan sebagainya. Jadi kita pertama sekali kena mengenal pasti dunia atau perairan yang kita nak lalu ini. Supaya itu memberikan kita persediaan yang rapi macam mana nak buat. Pasal kalau kita underestimate, kalau kita memperkecilkan keadaan pergunungan ini, kita akan lalai. Kenapa kita nak underestimate? Plan, study dulu supaya kita ready. Kalau kita nak masuk hutan, kena ada kemahnya, kena ada peralatannya, kena ada tentnya, kena ada makanannya. Maka itu saja, itu baru peralatan. Diri sendiri, dah kena training, dah kena lagi petang, lagi pagi. Nak conditionkan mental, conditionkan physical, conditionkan alat-alat. Inilah dia dunia perniagaan. Tak boleh masuk selai sepinggang, memang kena lanyak. Memang, selai sepinggang memang. So, dalam dunia perniagaan seperti itu. Jadi, dengan pemahaman itu, satu perbuatan yang amat-amat tinggi cabarannya, memerlukan mental, physical, spiritual, dengan ada semangat juang yang tinggi. Apa akan membuat kita cuba dan cuba dan cuba? Cuba sampai kita dapat. Tak boleh berlari sampai kita merangkak pun kita bangun. Bila insya-Allah kita ada semangat juang. Itu penting. Pasal berjuang ni lain. Antara perkataan yang terbaik saya rasa dalam vocabulary Assalamualaikum Rizal ngatikun. Ni Jai. Assalamualaikum Jai. Jadi yang saya katakan tadi dalam kita punya semangat perjuangan ini kan amat-amat diperlukan oleh kita dalam setiap kita punya perniagaan. Jadi persiapan kita kita kena conditionkan diri kita, mind, physicality kita, spiritual kita kena dengan semangat juang yang tinggi. Seperti saya katakan tadi, juang ni perkataan di dalam vocabulary bahasa Malaysia, saya rasa amat-amat baik pemahamannya pasal in English, struggle.
Direct translation juang to English is struggle. Tapi struggle ni banyak connotation yang susah dan sebagainya, tapi tak ada semangat, dia tak ada struggle, susah kan struggle. I'm struggling. Tapi juang dia lain. Dia struggle tapi semangat. Pasal juang ni dia ada niat, dia ada objektif yang suci, dia ada mission untuk dia mencapaikan dia punya objektif. So juang is different. Juang adalah perkataan yang terbaik. Alhamdulillah, terbaik yang kita boleh gunakan untuk bagi kita faham. Inilah dia yang diperlukan di dalam setiap aktiviti, setiap ahli perniagaan. Jadi dengan kita mengenal pasti apakah dia dan memahami kondisi sesebuah perniagaan, kondisi sekeliling perniagaan itu, satu perbuatan yang hebat. Bila buat satu masalah beribu, buat dua masalah lagi ada. Masalah tak habis-habis. Perniagaan ni memang dapat masalah. Saya selalu komplain dengan diri sendiri malam-malam, petang-petang bila nak komplain, saya cakap kat cermin sendiri. Tak ada orang suruh aku jadi usahawan. Aku nak jadi. Jadi, aku terima je lah. Masalah banyak. Tak boleh nak komplain kan? Komplain juga kita. Tapi kita manusia, tapi kita cuba conditionkan diri kita dengan kalau kita faham. Memang ini satu perbuatan yang terus. Ya, Ahmad Tajun Najah Hashim. Con. Assalamualaikum. Selamat datang kepada Juang TV. Jadi, dengan kita mengenal pasti betapa hebatnya cabaran dan ujian kita dalam dunia perniagaan, kita faham yang dia memerlukan intipati juang ini. We have to fight, berperang sehabis-habisnya. Kerana itulah kita lancarkan Juang TV ini supaya insya-Allah dapat memberikan pemahaman, share, dan bukan kita insya-Allah kita akan buat program di mana kita nak sharing daripada kita punya ahli-ahli pejuang-pejuang kita insya-Allah di serata Malaysia. Dia punya cerita perjuangan sendiri. Ada ramai sekarang ni pejuang-pejuang yang terkandas. Pejuang-pejuang yang tengah duduk dekat tepi gua, tepi sungai, bawah kaki bukit, yang tengah fikir macam mana sekarang ni nak buat. Yang tengah berdepan dengan uncertainty yang tinggi, yang hebat. Yang ada kerisauan dan keresahan setiap hari. Lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan yang ada sekarang ini. Bagaimana kita nak menghadapi? Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, bro-bro semua, adik-adik, abang-abang, sahabat-sahabat, rakan-rakan seperjuangan semua. Macam mana kita nak hadapi? Macam mana? Dahlah kita punya bisnes dia memang memang kita menghadapi cabaran. Kita dah cuba, memang boleh katakan setahun, 2 tahun, 3 tahun ini perniagaan memang dicabar, diuji. Sekarang saya fikir macam tahun 90-an dulu, masa awal-awal dulu memang zaman kegemilangan, masa kita Malaysia dulu best kalau berniaga masa tu kan. Tapi sejak 2 menjak, 3 menjak, 3-4 tahun banyak berlaku kepada negara kita Malaysia. Betul macam Muhammad Fuad cakap hari minyak rendah sekarang, kesian pengusaha saja minyak, betul. Sekarang ni memang saja minyak, pengusaha pun masalah, peniaga retailer masalah, penjahit masalah, orang yang buat berniaga daripada internet masalah. Macam mana mungkin dah buatkan investment, yang berniaga yang baru buat investment, macam mana baru laburkan mungkin 20,000, 5,000, 200,000 dalam masa 6 bulan ini. Ataupun dah laburkan banyak, jutaan dah laburkan sekarang ini. Kena satu tumbukan yang hebat. Apa kita nak buat sekarang ni? Cabaran tinggi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah ni dah datang. Nak buat apa pun tak boleh. Maknanya nak buat apa ni banyak boleh buat, tetapi nak buat apa, nak lari dari masalah tak boleh. Pasal dia datang. Macam bayang-bayang di siang hari. Pagi bangun, masalah ada, malam tidur, masalah ada, bangun balik, ada balik.
Ada banyak fasa tuan-tuan dan puan-puan bila orang menghadapi masalah ini. Pertama sekali dia punya ketidaktentuan, kebingungan, tak boleh terima ke dan sebagainya. Saya rasa banyak sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya pun ada pengalaman sebegini. Tetapi setiap hari bangun, satu minggu hari pertama, minggu kedua, minggu ke-10. Tengok berapa minggu lah kan. Memang problem tak pergi mana lah. Ada kat situ saja. Sampai kita nak bangun and do something about it lah. Itu saja. Kadang-kadang lama kena tahan tu. Lama yang kena masa piau tu, masa masalah, masa problem tu lama. Duduk rumah. Dan dia mengefekkan, ada efek kita kepada mental kita, kepada ahli keluarga kita. Kita cepat marah, kita tak sabar. Mungkin memang betul ini masalah. Saya cakap pasal diri saya lah dulu Dan mungkin banyak rakan-rakan boleh share. Kita short tempered, kita jadi negatif, tapi keadaan tidak berubah. Kita harap berubah, tapi tidak berubah. Tidak berubah. Sampai kita kata, okay, let's do something. Jadi sekarang ini masa dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini masa dia sekarang, usahawan-usahawan semua. Berdepan dengan sesuatu yang hebat, perlu dibalaskan dengan semangat juang yang hebat. Berdepan dengan sesuatu yang luar biasa menekan kita, perlu dibalas dengan tindakan yang luar biasa. InsyaAllah, di sinilah kita adakan Juang TV dan kita center kepada satu perkara yang very important kepada semua yang terlibat dalam perniagaan. Sekarang ini apa kita nak buat? Apa nak buat sekarang? Ingat tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli usahawan, semua orang tengok kita. Pekerja tengok dekat kita. Keluarga kita tengok dekat kita. Kitalah tempat solusi itu insya-Allah boleh dikeluarkan. Kitalah tempat di mana boleh jadikan penanda ataupun boleh jadikan penentu dia happy ke tidak keluarga kita. Pasal kalau kita tidak, memang susah. Pasal semua dalam perniagaan, ahli-ahli usahawan semua, isteri ke, anak ke, ayah ke, ibu ke, dia berniaga, selalunya usahawan ni lah yang agresif, usahawan ni lah yang proaktif, usahawan ni lah yang selalu kata boleh, insya-Allah boleh. So sekarang ini, masa ini sekarang, usahawan-usahawan pejuang semua, masa kita bangun. Masa ni sekarang, masa kita lah fikir balik, kumpulkan balik semua kita punya pengalaman kita berniaga. Dan berapa banyak pengalaman kita berniaga, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita telah saksikan, kita telah nampakkan magicnya berniaga ni, alhamdulillah. Saya yakin, saya pasti, setiap individu yang berniaga 1 tahun ke 10 hari ke, walau pendek pun boleh, 1 tahun ke 10 tahun ke 20 tahun ke, kita semua ada persamaan. Apa persamaan itu? Kita dah saksikan magicnya. Kita dah saksikan bantuan Allah. Kita dah dapat terlibat sama, nampak betapa hebatnya Allah ini di dalam pertolongan, di dalam pemberian. Kita dapat nampak, dapat rasa kasih sayang dan bantuan Allah ini. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah berniaga 10 tahun, ada orang dapat projek, tiba-tiba boom, projek besar. Alhamdulillah. Masa-masa susah, tunggu last minute, boom dia dapat. Masa-masa dia tengah tunggu, ada orang call nak bagi bantuan. Ada dia minta, nak minta permohonan, minta, dah susah, dah ujung. Berniaga ni memang dia macam banyak nyawa kan. Ujung dia kat ujung aja kan. Kenapa kat ujungnya tuan-tuan? Cuba kita fikirkan sekarang. Kenapa kat ujung aja? Bawah naik, tak boleh nafas. Kenapa macam ni tuan-tuan? Kenapa? Ada dia punya pengajarannya, tetapi saya nak fokuskan sekarang lebih kepada kita semua dah saksikan bagaimana kita nak buat perniagaan.
Kita mulakan dengan duit sikit, alhamdulillah dah besar sekarang. Fikir balik. Fikir balik. Fikir balik. Renung balik. Bukan pasal kita ni hebat mana, tuan-tuan dan puan-puan. Memang. Bukan. Kerana pemberian Allah. Bantuan Allah. Tunjuk, panduan, taufik dan hidayah Allah. Meletakkan kita pergi ke situ. Kadang-kadang kita buat sale, kita buat berniaga, kita pun tahu kan. Kita pergi sini, tiba-tiba dapat sana. Pergi sana, tiba-tiba dapat itu. Kamarul Azwan. Alhamdulillah. Selamat datang. Jadi, pergi sini, sini. Pergi sana, sana. Tiba-tiba dapat tempat lain. Berapa banyak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan. Hujung-hujung nyawa dapat bantuan. Hujung-hujung nyawa dapat projek. Berapa banyak kita dah saksikan keajaiban berlaku dalam perniagaan kita. Ingat balik. Sekarang masa nak ingat balik. Pasal kita perlu pemahaman ini. Bila kita ingat, baru kita ada kesedaran tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa yes, masa tu Allah tolong saya. Masa ni Allah tolong saya. Kenapa tidak sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa tidak sekarang? Kalau dulu boleh, insya-Allah sekarang boleh. Masa-masa dulu ada sangkut-sangkut tu ingat tak? Masa kita dah bergaduh, dah dengan partner ke? Masa kita dah ada pertelingkahan, director ke? Macam-macam projek masuk, duit masuk sini, kena tipu, kena jalan, kena ronggeng sini sana, semualah. Ingat. Ingat macam mana pertolongan Allah itu telah diberi kepada kita untuk kita berjaya, bernafas. Kita masih bernafas lagi. Kita masih boleh meneruskan kita punya perjalanan lagi. Ingat. Fikir balik. Kerana ini penting di saat-saat yang amat-amat getir ini. Ini penting di saat-saat yang amat susah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita fikir balik, renung balik, ingat balik. Pasal kita amat perlukan, ingat. Perniagaan ini, ingat kepada keajaiban yang kita sebagai usahawan, perniagaan, ahli perniagaan, director, pengarah-pengarah, managing director, pemilik-pemilik semua ingat balik, pengusaha-pengusaha semua ingat balik kepada keajaiban ini. Ingat balik. Sudah pasti bantuan Allah itu ada. Dan telah berlaku banyak kali. Jadi ini boleh memberikan kita confident. Di saat-saat confident amat diperlukan. Ini memberikan kita semangat. Memberikan kita semangat tuan-tuan dan puan-puan. Di masa kita amat-amat dahagakan semangat itu. Ingat balik, pasal dah ada semua. Daripada peniaga, daripada ke KL, ke Johor, ke Sabah, Sarawak. Daripada kontraktor G1, G2, G3, sampai G7. Kepada pembekal-pembekal, Kementerian MOF, perolehan. Kepada penjual-penjual, peniaga-peniaga, peruncit-peruncit. Ingat balik. Mesti ada punya. Mesti ada punya. Setiap gerak-geri kita dipantau, dilihat. Dibantu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan pasal kita. Bukan pasal kita. Ni semua asbab dia kita, kerajaan sebagainya. Bagus. Alhamdulillah. Ada orang menolong kita. Tetapi mana puncanya tuan-tuan dan puan-puan? Puncanya mana? Jangan lupa puncanya. Itulah penggeraknya. Jangan lupa kuasa Allah tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah memang kita dah dibantu pun. Alhamdulillah. Banyak saya tengok daripada rakan-rakan saya, kawan-kawan saya, rakan seperjuangan dan juga ada memang kontraktor banyak cerita tiba-tiba kecil dah besar. Alhamdulillah. Jangan lupa ini kuasanya Allah. Dan sekarang macam mana tuan-tuan? Kita berdepan dengan sesuatu yang luar biasa ini. Macam mana sekarang? Macam mana sekarang? Jadi kita kena gunakan intipati ini. Ingatkan balik. Merasakan bahawa bantuan ada, harapan ada. There is hope. There is always hope. Mengapa tidak sekarang Allah bantu kita? Mengapa tidak tuan-tuan dan puan-puan? Mengapa tidak? Jadi, nombor 1 sekarang kita kena buat plan. Ini adalah balik kepada kita punya objektif, kita punya Juang TV ini dari segi motivasi, ilmu dan kebersamaan. Sekarang kita semua ahli perniagaan memerlukan plan tindakan. Plan tindakan kecemasan kita panggil. Pasal sekarang ni tengah masa kecemasan
Plan tindakan kecemasan kita amat perlukan sekarang ini. Plan tindakan juang. Kita panggil PTJ. Setiap ahli perniagaan sekarang harus ada plan tindakan juang. Di sini kita akan adakan pelbagai insya-Allah lagi session-session akan datang, dan kita juga akan ada juga bukan saja session, malah kita akan ada kelas-kelas terperinci untuk melatih. Seperti mana yang telah pun di-announcekan alhamdulillah daripada Perdana Menteri kita tadi, terdapat banyak program-program pembiayaan di bawah SJPP, di Special Relief Facility yang kerajaan dah syorkan, yang kerajaan akan bagi garanti melalui CGC, SJPP dan pelbagai badan-badan dan agensi kerajaan yang akan memerlukan kita confirm kita kena submit kita punya proposal, kita punya plan. Jadi kita nak buat plan ni bukan saja, ini juga satu lagi serampang dua mata, kerana kita akan boleh pakaikan plan kita untuk kita hantar submission untuk insya-Allah mendapatkan pinjaman-pinjaman yang amat-amat prihatin kepada kita sebagai usahawan-usahawan rakyat Malaysia. InsyaAllah. Jadi memang pentinglah nak buat plan ini, nak keluar semua funding-funding ni, kita kena buat planning sekarang. Planning ni mesti planning yang terbaik. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh buat planning untuk hantar bank saja. Kita kena buat planning kita punya peta sekarang. Setiap ahli perniagaan, kita dekat mana ada yang seolah satu gambaran ya tuan-tuan puan-puan. Kita sekarang ni sesat di sesuatu hutan. Nak keluar sekarang ni. Nak keluar kan? Nak berjalan hari demi hari. Apa plan kita? Mana nak pergi? Apa dan macam mana nak buat? Di sinilah semua kena buat PTJ. Plan Tindakan Juang. Saya share sedikit tuan-tuan puan-puan apakah plan ini. Plan ini kita akan ada pelbagai kelas lagi insya-Allah, tetapi dalam erti kata ataupun dalam ringkasnya, plan ini adalah plan di mana kita ada 3 step yang mudah. Pertama, kita kenal pasti kedudukan kewangan kita. Ini memang kadang-kadang cabarannya tinggi. Nak berdepan dengan nombor-nombor yang amat takut bila kita tengok. Bil-bil, akaun dalam bank. Ini sebagai usahawan memang saat sekarang ni kita nak elak lah. Selalu peniaga ni masa-masa nak keluar duit hujung-hujung bulan, dia tak ada mood lah duit keluar. Kalau duit masuk banyak boleh, tapi hujung-hujung bulan ni tak ada mood. Pasal dia nak kena keluarkan duit. Jadi saat-saat sekarang ini kita kena lihat untuk kita buat kita punya plan tindakan juang. Kita kena ada kita punya pertama sekali, kena pasti kedudukan kewangan kita. Berapa banyak duit ada lagi ni? Berapa lama boleh tahan dengan keadaan apa ada sekarang ini? This also called forecasting. Kita kena forecastkan, kita kena anggarkan kita punya cash flow. Mulai sekarang tuan-tuan dan puan-puan, minggu ini, mungkin minggu depan hari Isnin, sebelum masuknya April, Isnin 1st of April, kita kena buat kita punya kedudukan kewangan. Daripada minggu pertama April, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita kena aturkan berapa banyak sekarang. Dengan duit ada, duit masuk, duit keluar. Setiap minggu atau setiap bulan, berapa banyak sekarang. Kita kena berdepan dengan nombor ini tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana kita berdepan dengan kalau kita angkasawan, berapa banyak oksigen tinggal dalam tank. Pasal angkasawan kalau oksigen dah tinggal bawah, tinggal sikit, dia kena tengok. Pasal dia kena fikir cara-cara lain. Kita sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Financial. Ini adalah oksigen bagi kita. So sekarang kita kena berdepan dengan ini, berapa banyak yang ada sekarang. Memang akan takut, akan rasa, tapi perkukuhkan diri, kuatkan semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok nombor ni, relax sikit lah. Kalau boleh, lepas solat subuh, dah baca zikir, Quran dan sebagainya, the best, masa-masa pagi, lepas solat duha, duduk, tengok, ini masa-masa paling tenang lah. Jangan tunggu dah petang, dah fras, tengok memang lagi angin, lagi takut, lagi kelang kabut. Tengok pagi-pagi, lepas solat subuh, baca Quran, solat duha, bam, masa tu relax, duduk, tengok berapa banyak duit ada sekarang ni. Berapa banyak aset ada sekarang ni. Harta-harta ismit semua keluarkan. Berapa banyak yang kita ada sekarang. Berapa lama boleh tahan sekarang. Berdepan dengan ini. Bukan kita berdepan untuk takutkan diri.
kita berdepan untuk kenal pasti supaya kita boleh mengorak langkah kita boleh plan apa nak buat. So pertama ini, daripada mungkin kita boleh buat untuk 12 minggu tuan-tuan dan puan-puan. Minggu pertama sampai minggu ke-12, duit masuk, duit keluar, kita kena anggarkan. Step nombor 1 untuk plan ini. Nombor 2, lepas dah anggarkan, tengok sekarang. Okay, this is the situation. Mungkin tahan 4 minggu. Mungkin tahan 8 minggu. Mungkin tahan 12 minggu. Pasal kita kena anggarkan, bukan saja duit keluar, malah kita anggarkan duit masuk. Dia bergantung kepada kita punya perniagaan jenis apa. Ada yang kontraktor sebagainya dianggarkan bila dapat bayaran. Kalau retail, dia nak anggarkan apa sekarang? 14 hari kosong. Anggarkan kosong, letak dulu. Letak melalui apa yang tuan dah fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan dah fikirkan sekarang. Jangan kelang kabut, letak saja. Letak semua. Daripada anggaran yang terbaik. Kalau boleh discuss dengan pegawai-pegawai sekali. Kalau ada pekerja-pekerja, discuss sekali apakah anggarannya. Kita plan 12 minggu. Ingat, PTJ, plan tindakan juang. Pertama, kena pasti buat planning ini. So, siap. Dah boleh tengok duit keluar, duit masuk, 12 minggu, berapa lama boleh tahan? What is the burn rate, survival rate, dengan apa yang ada sekarang ini, berapa lama boleh tahan? Berapa lama perniagaan ini boleh teruskan? Nombor 1. Nombor 2, kita tengok kepada kita punya duit keluar tu. Yang 12 minggu tu, kita tengok balik. Tengok apa yang boleh dikurangkan. Pasal tengok sewa, mungkin dengan apa-apa plan-plan yang telah kerajaan announcekan, masukkan sekali kat situ. Pasal ada boleh kerajaan boleh bayarkan gaji, saya rasa dalam RM600, boleh mohonkan. So kita tengok dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, kita dah boleh kurangkan kita punya perbelanjaan. Dan kita boleh tengok sendiri juga, benda-benda tak perlu belanja, kita tolakkan. Now, ini bergantung daripada bisnes ke bisnes. How critical you are. Itu pasal nombor 1 tadi, kita dah tahu critical ke tidak. Kalau critical, kita kena ambil pemotongan critical. Kita kena cuba nak mengurangkan kos-kos syarikat kita. Tengok. Mungkin setelah dah teliti, dapatkan khidmat nasihat, rakan-rakan dan sebagainya, untuk kita tengok. Nombor 2, tengok macam mana nak kurangkan perbelanjaan. Memang limited. Bertanya sedikit, kalau telefon pakai internet ke, kalau apa-apa. Every cent counts. Setiap ringgit perlu untuk kita. Setiap ringgit perlu. Setiap ringgit kita kira macam mana kita nak kurangkan. So, kita sekarang nak buat perancangan. Pertama, anggarkan, dapatkan status dah berapa ringgit yang ada. How long kita boleh survive. Berdasarkan duit masuk, duit keluar untuk 12 minggu. Nombor 2, tengok kepada macam mana aku nak kurangkan aku punya duit keluar ni. Bergantunglah apa yang kita punya duit keluar tu. Kita punya storage cost ke, kita punya kos-kos perniagaan yang lain daripada kos-kos yang tetap, your fixed operating expenses maybe, daripada perbelanjaan yang lain, perbelanjaan yang boleh ditangguhkan ke boleh call, sebenarnya bank-bank dah tangguhkan, pergi call bank, ambil tindakan sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ambil tindakan sekarang. Itu pasal nama plan ni, plan tindakan juang. So itu yang pertama tadi, kena pastikan kita punya kedudukan kewangan. Berapa lama kita punya perniagaan boleh tahan, boleh survive. Step nombor 2, tengok kepada kita punya perbelanjaan. Macam mana kita nak kurangkan kita punya perbelanjaan. Dan tiba kepada stage 3. Macam mana kita nak tingkatkan kita punya jualan. Tadi nombor 2, duit keluar. Nombor 3, kita tengok pula tu duit masuk. Macam mana kita nak tingkatkan duit masuk. Ini berasaskan kepada kita punya cash, kecairan. Pasal kalau kepada bisnes-bisnes yang dapatkan perniagaan melalui kredit, dia lain. Tapi kita nak tengok kita punya tahap kecairan. Jadi nombor saya ulang balik, nombor 1 adalah berapa kita kena pasti kedudukan kewangan kita untuk 12 minggu. Nombor 2, kita tengok kepada macam mana nak kurangkan perbelanjaan.
Nombor 3, kita tengok kepada macam mana nak tingkatkan duit masuk. Nak tingkatkan duit masuk. Ini kita juga insya-Allah kita akan adakan kelas-kelas kan. Kita akan adakan okey Cik Ijah panjangnya huraian. Kalau ada soalan boleh tanya Saya ni memang cakap laju sangat. Itu leceh tu. So saya minta maaf kalau saya cakap ni laju sangat. Tapi insya-Allah boleh playback balik slow-slow kan. Kalau ada saya soalan boleh tanya Cik Ijah. Jadi dan nombor 3, macam mana nak tingkatkan duit masuk. Ini kita boleh ada kelas tambahan lagi nanti atau streaming tambahan dan sebagainya. Pasal ada kepelbagaian kreativiti untuk kita tingkatkan duit masuk. Untuk kita adakan package-package promosi yang tertentu untuk sekarang ini. Untuk kita kenal pasti cara penjualan melalui digital. Untuk kita belajar macam manakah kita menggunakan maybe Facebook, YouTube ke ataupun Google ataupun lain-lain pasaran digital yang ada. Kita kena fikir tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak jual sekarang. Bila kita kurang komunikasi insya-Allah tapi tak bermakna tak boleh jual. Memang susah tapi kena fikir. Mungkin jual melalui telefon. Telefon ke? Kita punya penjualan melalui telefon. Kita boleh buat kita punya sales team untuk telefon. Pelbagai benda kita boleh buat. Kita kena fikirkan. So, nombor 3, fikirkan macam mana nak ada duit masuk. Apakah dia plan-plan untuk kita nak buat untuk duit masuk. So, yang tadi bab 2 dengan 3 ni penting tuan-tuan dan puan kerana kita kena list down kan. Tulis saja. Macam mana nak, nombor 2, macam mana nak kurangkan perbelanjaan, kita tulis saja. Jangan fikir panjang. Tulis, tulis semua puan. Nombor 3, macam mana kita nak fikirkan tentang duit masuk, pun kita keluarkan idea ni, aku boleh buat ni, boleh buat tu tak, boleh buat ni tak, boleh buat tu tak. Pasal insya-Allah selepas 14 hari tempoh lockdown ini kalau mudah-mudahan tidak dilanjutkan, tapi jika dilanjutkan kita dah bersedia macam mana nak buat sekarang. Dan bila dah habis nanti insya-Allah macam mana perniagaan akan diteruskan. Pasal keadaan pun tidak akan terus pergi seperti normal sebelum ini. Dia akan ada limitation, kekurangan, kekangan juga. Tapi kita dah siap planning sekarang ni dah. Planning ini mungkin makan masa 2-3 hari lengkap. Next week sudah mau on ini plan dah. Jadi nombor 3 tadi macam mana kita nak tingkatkan penjualan. Dan kita dah anggarkan aktiviti-aktiviti. Kita tuliskan semua. Ini memerlukan kreativiti, memerlukan bertanya, memerlukan research sedikit dekat internet, bagaimanakah lagi cara-cara untuk anda membuat promosi, bagaimanakah cara untuk anda membuat penjualan melalui digital, melalui telefon, melalui email, research sedikit, kaji sedikit supaya boleh tambahkan channel-channel penjualan jikalau dan sudah semestinya channel penjualan sekarang ini dah dihadkan pasal tak boleh keluar kan. Dan lepas ini pun, keluar pun akan berkurangan. Jadi, kita dah kena tukarkan kita punya ataupun tambahkan channel-channel sales kita, channel untuk kita punya syarikat. Nombor 3, keluarkan. Sampai nombor 4, step nombor 4. Saya tambah 2 tadi, buat 3, tadi sebenarnya ada 5. Step nombor 4, kita akan lengkapkan dan muktamadkan apa yang kita nak buat daripada nombor 2 dan 3 itu. Ini memerlukan khidmat nasihat. You have to discuss with your team. You have to discuss with siapa-siapa yang ada. You boleh discuss untuk dengan pelbagai pihak. Saya juga untuk kita mengenal pasti apakah dia untuk kita finalisekan tindakan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin jemput juga jikalau ada soalan ya tentang plan tindakan juang ni, PTJ ni. Daripada kita punya step 1 tadi, saya ulang balik. Nombor 1, kenal pasti kedudukan kewangan anda dalam masa minggu sampai 12 minggu. Cek balik kedudukan kewangan anda untuk tahu berapa banyak duit yang aku ada sekarang ni untuk aku teruskan perniagaan ini. Anggarkan duit keluar, duit masuk dalam untuk 12 minggu. Bermula dengan berapa banyak duit yang ada sekarang ni lah kan.
Dan berapa banyak aset-aset atau harta-harta yang kita ada, apakah dia lagi cabang-cabang kewangan yang kita ada, gunakan itu sebagai permulaan dan lakarkan untuk minggu 1 hingga minggu 12 dan letakkan nombor-nombornya di situ. Walaupun nombor-nombornya mungkin memberikan kita keresahan, tapi kita kena letak juga. Pasal kita nak buat pengiraan sekarang, ini penting ni. Jadi letak. Nombor 2, kita boleh kenal pasti apakah dia tindakan untuk kita kurangkan perbelanjaan. Nombor 3, kita akan anggarkan kita punya jualan. Duit masuk. Jadi kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pasal saya rasa setiap perniagaan berbeza. Ada yang retail, ada yang berniaga melalui internet, ada yang berniaga melalui retail kedai ataupun showroom, ada yang berniaga melalui sales team, agent, stokis. Jadi the plan yang kita nak rangkakan ni berbeza untuk setiap perniagaan. Dia bergantung kepada perniagaan kita, keadaan kita, resources kita, apakah yang kita ada dari segi kita punya kelengkapan dan sebagainya. Tetapi tujuan program ini adalah untuk kita, tujuan buat plan ni supaya kita dapat kenal pasti apakah dia tindakan-tindakan. Di hujungnya tuan-tuan dan puan-puan, di stage 4 tadi, kita bercakap tentang kita dah selesaikan. Nombor 4, kita dah keluarkan dan kita finalisekan apakah tindakan-tindakan kita dah boleh ambil untuk kita laksanakan program kita ini. Untuk kita teruskan perniagaan kita. Dah keluarkan nombor 2, berapa banyak duit nak kena keluar. Apakah aktiviti, apakah dia kita nak buat untuk kurangkan duit keluar. Dan kita dah tulis terperinci langkah-langkah untuk kita jalankan, untuk kita buat. Untuk kita jalankan kita punya program, untuk kita punya perniagaan, untuk langkah-langkah untuk kurangkan perbelanjaan dan juga langkah-langkah untuk tingkatkan penjualan. Ini secara ringkas ya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia punya langkah-langkah ni mungkin detail. Contoh, kalau tak pernah jual melalui internet, sekarang kena belajar. Tapi kena belajar, kena ada dia punya tarikh-tarikh dia, nak belajar apa, nak belajar dekat mana, nak belajar baca, nak buat website dan sebagainya. Kita plan tindakan ini adalah plan yang khusus, yang bersama tarikh-tarikh, deadline-deadline yang kita ada. Kita tak boleh buat plan ni sampai bila-bila, pasal kita dah rangkakan plan kita nak bagi, insya-Allah kita punya jualan kita masuk. Jadi kita kena plan. So plan kita kena ada tarikh, kena teliti apa nak buat dan macam mana. Itu pasal tu juga kita kena dapatkan khidmat nasihat yang pakar-pakar, yang dah berpengalaman, yang boleh, ataupun kita boleh find out sendiri melalui internet dan sebagainya. Ada banyak ilmu-ilmu boleh didapati dekat internet untuk kita rangkakan plan kita. So nombor 4 tadi, itulah dia kita punya perancangan, adalah untuk kita dapatkan dan yang kita akan kumpulkan semua, kita discuss, kita tengok apa kita nak buat dan kita akan ambil keputusan. Dan kita daripada situ, habis nombor 4, terhasillah kita punya 12 minggu punya angka dan tindakan-tindakan yang kita dah detailkan untuk kita jalankan perniagaan kita. Dan akhir sekali, tiba kepada plan nombor 5. Stage nombor 5 kita adalah kita punya implementasi plan kita dan insya-Allah kita punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, setiap saat, setiap minit, setiap jam. Pasal plan dah lengkap, insya-Allah dengan adanya plan tindakan yang lengkap, yang dah dihuraikan segala-galanya, yang dah ditetapkan tindakan-tindakannya, tarikh-tarikhnya, angka-angkanya, sekarang tinggal nak jalan. Baru kita seolah-olah baru kita start kita punya implementasi plan kita. Dan bila kita start, bermulalah
cabaran-cabaran yang baru. Bermulalah kita menghadapi kita punya frustration, setiap hari punya frustration bila kita jalankan plan kita, which is memang kita dah anggarkan. Tapi dalam plan 5 ini penting untuk diingatkan, lepas kita dah buat kita dah boleh ambil tindakan kita. Oh, di sini saya ada satu soalan ya, daripada Syah Lisa. Saya dalam perancangan untuk meriakkan staf saya. Dari segi bisnes saya raya ini perlu, tapi saya rasa macam zalim kepada staf saya. Macam mana pandangan Cik tentang tindakan saya ini? Okey, terima kasih Syarisa kerana mengikuti program ini, Juang TV. This is a very good question. Saya dan banyak rakan-rakan saya, kita kebingungan dan kekeliruan. Macam mana sekarang ini? Dia ada banyak, saya boleh jawab dalam beberapa fasa Syarisa. Kalau kita cakap pasal business decision, apakah dia yang terbaik untuk bisnes, kita lihat hanya kepada nombor. So kita akan tengok, ni persoalan dia, boleh tak kita nak lepaskan staff ke tidak ke apa ke, nak rehatkan staff, macam mana. Jadi kita kena tengok daripada business decision, adakah kita mampu untuk membayar gaji dalam keadaan seperti ini, dan kalau tak bayar gaji macam mana kita nak melepaskannya atau merehatkan dia ke tidak, cuti tanpa gaji dan sebagainya. Jadi ini akan bergantung kepada perniagaan anda. Di dalam saat-saat ini, jikalau kita meneruskan staf kita kerja dari rumah, kita kena ada perangkaan ataupun planning untuk kita memastikan staf kita dekat rumah dapat bekerja dan mendapatkan hasilnya. Kalau depan muka dia lain, dekat rumah dia lain. Tetapi sebenarnya depan muka pun kita kena ada kita punya cara untuk kita track dia punya performance. Dia punya hari-hari punya hasil. Jadi saya rasa Syarisa dalam perniagaan mungkin saya tengok dari segi bisnes saya raya ini saya perlu mungkin dalam barang-barang produk-produk untuk raya ke sebagainya. Jadi jikalau Cik Syarisa decide untuk teruskan, dia berpandukan kepada anggarannya. Maknanya dalam plan saya cakap tadi, kalau staff semua kerja dari rumah, apakah dia aktiviti yang nak dijalankan dari rumah? Maknanya kita usahawan ni, kalau staff kita kerja kat rumah, dia mesti ada kerja. Dia mesti ada kerja yang kita dah rekodkan dan pastikan, dah ukurkan hari-hari dia punya hasil. Pasal memang setiap ahli perniagaan, kita dengan pasukan kita ada kita punya plan tindakan untuk kita jalankan perniagaan kita. Right? Jadi, ini penting. Untuk kalau pekerja tak ada, bisnes tak jalan. Kalau bisnes tak jalan, nanti nak jalankan lagi pun ada masalah juga. Tapi boleh ke kita teruskan bekerja dari rumah? Isu dia sekarang ini, boleh tak kerja kat rumah dapat hasil? Sebagai ketua, kita kena fikirkan apakah dia senarai hasil-hasil itu yang perlu dicapai oleh pekerja kita. Pekerja kita kena faham, nak bekerja dari rumah, kena ada peralatan, kena ada kesanggupan, kena ada ready untuk suasana untuk dia bekerja supaya dia boleh hasilkan. Persoalan sekarang, hasil tu kena dihasilkan. Okey, kalau dari sudut agama, macam mana adakah dikira zalim kepada staf atau macam mana? Saya rasa kita tengok macam ni lah. Saya bukan ahli agama, jadi saya bagi nasihat dari segi usahawan Islam. Kalau Cik Syarisa merasakan dengan retainkan staf Cik Syarisa boleh membantu mereka dan juga Cik Syarisa boleh meneruskan perniagaan dari rumah. Kalau Cik Syarisa rasa begitu, begitulah Cik Syarisa patut jalankan. Bermakna di sini, perniagaan harus diteruskan. Kalau bekerja dari rumah, boleh dapat hasil. Kalau kita terus biarkan dia saja, terus kita hantar balik rumah ke apa ke, adakah dikira zalim? Dia pengiraan ini saya dia zalim tak zalim bergantung. Kalau perniagaan tak ada duit, tak boleh jalan daripada rumah,
saya pada pendapat saya lah, pada pendapat saya, kalau kita kebanyakan tak ada duit, macam mana nak buat? Kita pun hanya boleh buat apa kita boleh buat. Tetapi, kalau daripada sudut pandangan satu lagi, Cik Syarisa, kalau Cik Syarisa merasakan bahawa perniagaan ini boleh diteruskan dari rumah dengan risiko yang mungkin tinggi. Tapi Cik Syah cakap, tak apa, aku teruskan, aku monitor staf aku dari rumah, aku inform kat diorang, aku rasa bahaya tetapi insya-Allah atas dasar niat aku nak bantu diorang, aku teruskan. Kalau dari pandangan ini peluang juga untuk Cik Syalisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Atas dasar bergantung kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Perniagaan saya ni dalam kebingungan. Saya rasa saya nak teruskan dengan pekerja saya walaupun saya takut boleh tak dari rumah. Tapi saya dah buat perancangan saya, Ya Allah. Bantulah saya. Saya niatkan, saya teruskan maintain staff saya atas dasar planning saya dan juga atas dasar menunggu bantuan daripada Allah. Betul. Jadi soalan Zalim tadi, kalau tak ada nak buat tak ada duit, macam mana nak buat? Kalau tak ada duit, tidak zalim itu. Tapi let's look back macam mana kita nak gunakan peluang ini untuk kita bantu orang. Tapi kita takut. Takut pasal kalau dia orang tak boleh buat kerja macam mana? Kalau hasil tak ada macam mana? Itu pasal kita kena buat perancangan. Setiap staf kita daripada rumah kena ada perancangan, hasilnya kena direkodkan setiap hari. Kena inform dengan staf. I am retaining you. Kita bersama sekarang. Tetapi saya perlukan anda punya usaha. Saya perlukan anda punya hasil ini. Kena jujur. Okey, berinteraksi dengan staf dan kita dan bagi dia pemahaman itu dan gunakan peluang ini. Dah ada planning dan kita monitor staf kita tawakal kepada Allah. Atas niat apa? Atas niat kita tak mau lepaskan pasal kita nak bantu pekerja kita. Itu lagi baik. InsyaAllah dapat keberkatan atas keputusan ini lagi. Ya, betul Cik Syah, betul. Saya boleh tengok sini Cik Syah cakap apa berniaga dari rumah, betul, boleh fikirkan macam mana nak berniaga dari rumah. Betul, kurang-kurangnya ada jalan untuk bantu staff-staff, betul. Cuba mereka ni buta IT, betul. Itu pasal kena buat kelas. Nanti kita juga akan buat satu session di mana macam untuk sebagai pengusaha untuk mengajarkan staff-staff kita. Staff-staff pun kita kena educate kita punya staff. Kita kena inform dekat kita punya staff macam mana nak belajar. Pekerja pun kita kena beri dia tanggungjawab. Dia kena belajar. Kita retain dia, kita tetapkan dia, kita simpan dia dan dalam keadaan sekarang ini dia mesti belajar. So jadi interaksi dengan staff kena tinggi. Itu pasal hari-hari punya hasil ni kena diukur supaya beri dia tanggungjawab untuk dia belajar. Staff kita pun boleh tengok internet. Staff kita pun boleh juga, cuma dia mungkin tak ada urgency. Tetapi communicate dengan staff anda, pantau staff anda, bagi target-target dan KPI. Walau kerja dari rumah, mesti ada KPI. Kerja dari rumah, mesti ada target. Dan gunakan ini sebagai berpunca daripada kita punya niat nak bantu dia, insyaAllah. Ada lagi untuk berniaga pasar malam, apa yang saya buat untuk plan tindakan saya? Okey, untuk peniaga pasar malam, saya rasa kena fikirkan cara untuk kita jual, kita menghampiri klien-klien kita melalui internet dan juga melalui telefon. Kalau kita berniaga dulu, ada tak kita simpan nombor-nombor telefon klien kita atau resit-resit lama? Kita punya customer-customer kita yang selalu pergi kat gerai kita, selalu pergi kat kedai kita. Saya rasa step sekarang ini pertama sekali kita kena cuba menghubungi klien-klien yang selalu beli dekat kedai kita, dekat pasar malam. Kalau kita tak ada, kita kena cuba nak cari nombor-nombor itu. Kita kena cuba pasarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Kalau daripada peniaga pasar malam, pasal kita berniaga barang apa dan barang ini nak jual kepada klien. So kita kena cuba untuk ada plan untuk kita buatkan planning jual melalui telefon. Call balik kita punya klien yang pernah pergi kedai kita, dapatkan dia punya detail. Atau kalau dapat detail senang, boleh call, apa khabar Encik, saya kat sini, so sekarang ni saya hantar barang, boleh hantar Encik nak barang lagi ke tidak. Kita kena susunkan.
Dan mungkin kita kena dapatkan senarai-senarai mungkin nombor-nombor telefon yang mungkin siapa perlukan ke lagi. Kita boleh keluarkan WhatsApp Blast lagi. Saya akan adakan banyak kelas-kelas untuk promosi ini insya-Allah dalam webinar. Boleh lihat kepada kita punya Facebook nanti, kita akan ada registration. Dalam kelas ni kita nak buat macam webinar, lebih detail kepada perniagaan anda. Masing-masing boleh cakap lebih banyak lagi pasal untuk saya bagi dia khidmat nasihat yang tepat, saya kena ada beberapa soalan lagi yang saya nak tanya. Tapi secara nanti next week insya-Allah dalam Facebook kita ada, boleh register untuk masuk kelas-kelas promosi macam mana nak jual dan sebagainya. Saya nampak juga dari pasar malam tadi kita kena cari jalan telefon ke atau email ke, dan juga kena tengok kepada Facebook dan juga Google. Facebook marketing. Kita kena cuba menghadapi klien-klien kita bergantung kepada kita punya produk. Okey, lepas tu saya tengok lagi kepada Encik Abu Bakar. Assalamualaikum, Tuan nak tanya macam mana dengan orang yang buat sale dari rumah. Okey. Macam saya cakap tadi, boleh. Kita akan ada kelas lagi insya-Allah buat sale daripada rumah. Dia memerlukan ini memerlukan kita punya ilmu nak tingkatkan. Pertama sekali the know-how of how we sell from home melalui kita punya Facebook digital, dan dua melalui telefon. Ini kita boleh adakan program nanti untuk latihan sale daripada rumah, digital, email marketing dan sebagainya. Yang paling senang telefon lah. Kita boleh start dengan telefon, call kita punya klien. Saya syorkan ini kepada anda semua sekarang, kepada semua yang berniaga sekarang. Kalau dah ada, jangan kumpulkan nombor telefon semua you punya customer, hantar dia email, hantar call dia, apa khabar sekarang, macam mana di rumah, adakah ada perlukan barang-barang lagi ke, kita boleh buatkan order, ataupun nanti bila dia balik nanti kita boleh siapkan, ataupun kalau sekarang perlukan saya boleh hantar delivery, hantar ke rumah you. So saya syorkan dan saya sarankan semua peniaga-peniaga sekarang simpankan atau callkan you punya customer-customer. You punya, mungkin customer-customer boleh kata, kalau ada tak kawan-kawan cik yang perlukan barang ini. So, kita kena kreatif. Pasal ada pembentangan boleh buat melalui internet juga. Tapi communicate with your clients now. Ask how they are. How are you? Semua okey. Barang-barang yang you order ni, you nak lagi ke tidak? Dan lagi bagus sekali, kita buat package promosi. Lagi bagus lah. Kita buat package. Kalau boleh mendorong dia untuk buat pembelian sekarang. Sekarang ni tadi insya-Allah kerajaan telah pun announcekan ada banyak pembayaran. Dia akan bagi gaji, akan bagi allowance untuk orang-orang sebagainya. Orang tak bekerja dapat duit. So confident dah ada kepada rakyat Malaysia sekarang. So rakyat Malaysia masih memerlukan barang-barang anda. Rakyat Malaysia masih memerlukan produk-produk anda. So communicate melalui to all you punya klien sekarang. Start the rapport, the pertalian itu melalui telefon atau internet. Untuk insya-Allah dapat order. Okey, untuk macam mana dengan orang yang memandu Grab, macam mana nak merancang, sebab sekarang memang ada kekangan untuk memandu. So, untuk memandu Grab ada difficulty sedikit lah pasal kekangan untuk memandu ni memang tak ada. Jadi kena kreatif dari segi benda lain nak buat. Itu pasal we have to think of other. Kalau tidak ada bisnes lain nak buat, kena tengok kepada servis-servis yang mungkin orang perlukan di dalam kita punya bekerja dari rumah ni. Bekerja-kerja yang melantarkan kepada sales melalui digital ataupun telefon. Saya nak sarankan telefon ni semua orang boleh buat. Kalau saya sarankan, tapi 14 hari mungkin pendek, tetapi contoh, sekarang ni banyak orang akan call juga daripada klien dekat telefon. Jadi bila call ni dia akan perlukan caller. So mungkin pemandu-pemandu Grab boleh jadi telesales caller secara commission. Boleh berhubung dengan peniaga-peniaga lain, pemandu Grab, boleh call. Tengok pada Facebook tu, tengok pada Facebook, tengok orang yang berniaga macam-macam health product ke, apa-apa produk lah Tengok produk yang you faham. Mungkin you hubunglah dengan bisnes-bisnes tu, tanya dia, you nak ada caller ke untuk you punya produk? Mungkin saya boleh buat, bagi allowance sikit ke, ataupun bagi commission ke, boleh. Tapi kita kena berantaraan, jangan cakap phone saja, pakai Zoom lah, tengok muka kau ke apa, register sikit, tunjukkan yang you punya tata cara yang telus. Mungkin, saya rasa yakin banyak peniaga-peniaga perlukan sales team di rumah sekarang ini.
Mungkin boleh ada commission. So sebagai satu idea lah yang saya baru terfikir sekarang ini. Ini satu benda yang pasal banyak perniagaan perlukan sales team. So mungkin pemandu Grab boleh buat macam tu ya. Lepas tu apa lagi? Okey, Nurina, Afikah, terima kasih atas soalan anda. Soalan tentang sesuai ke kalau sekarang saya diversify bisnes saya kepada bisnes lain. Walaupun tak ada ilmu yang lengkap, nak lompat tu ke bidang lain. Modal pun tak berapa besar. Buntu ni sebab jualan saya merosot terus. Okey. Now's a good time untuk diversify. Yes, tetapi diversify perlu buat perancangan dulu ya Nurina. Sekarang ni study dulu Nurina punya bisnes. You punya bisnes sekarang Nurina. Tengok dulu. Macam saya cakap tadi kan, plan tindakan. Kaji dulu. Duit masuk, duit keluar. Apa nak buat? Exhaust. Pasal kalau nak diversify boleh tetapi apa berlaku kepada perniagaan sekarang ini? Nak teruskan atau tidak? Kalau nak diversify, berasaskan kepada jangan berasaskan kepada 2 minggu ini ya Nurina. Pasal 2 minggu ini ataupun ni adalah masa-masa yang tidak tentu. Jadi tengok, study dulu bisnes yang Cik Nurina buat sekarang. Kalau masih berjalan tetapi ada problem, cuba tengok planning problem itu. Macam mana dengan apa kita katakan tadi, plan-plan macam mana. Tapi kalau nak diversify bisnes lain, ini bukan calang-calang, it's a good time to do a new business right now, betul. Tetapi perancangan, ya Cik Nurina, perancangan. Jangan lompat terus. Peniaga memang lompat. Tapi sebelum lompat, kaji, selidik, betul-betul dulu. Cek dulu. Buat planning dulu yang tepat. Macam mana nak pergi, macam mana nak jual. Buat kita punya perangkaan, punya kewangan. 12 minggu kan ke atas. Kira setiap hari. Anggarkan. Hari ke pertama dengan hari ke 100. Minggu pertama, minggu ke-8. Anggarkan. Anggarkan. Fokus. Anggarkan anda punya kewangan. Then, dah ready buat planning, lompat. Modal memang tak berapa besar, tak apa. Modal bukan penentunya, planning penentunya. Pasal kalau modal tak besar, buatlah planning yang berketepatan dengan modal itu. Tetapi untuk diversify bisnes, dia bergantung kepada apa bisnes sekarang, apa kritikal bisnes sekarang, sudahkah buat perancangan untuk bisnes sekarang, dan buat keputusan berdasarkan kepada nombor-nombor itu. Pasal bisnes baru pun, problem. Okey, itu untuk Cik Nurina, insyaAllah. Okey, Kamarul Azwan ada tanya sini. Walaupun ada bantuan dari kerajaan, tapi bagaimana dengan saluran? Adakah cukup efektif untuk disampaikan kepada kami? Ini saya rasa kita mulakan dengan satu langkah yang positif dengan harapan kita tidak mau jump to any conclusion lagi. Kita harapkan program-program dari kerajaan ini dapat membantu. Kita apply dulu, kita pergi dulu, kita jumpa dulu, kita bagi peluang dulu kat kerajaan. Pasal memang kelang kabut juga, tapi saya rasa adakah cukup efektif? InsyaAllah kita tengok dan lihat. Tapi kita kena berharapan dan bersangka baik, insyaAllah. Pasal mungkin ada masalah, orang ramai, jangan pergi sekali frust, dah tak pergi dah. Pergi lagi, pergi tanya, pergi check, pergi find out, call Bank Negara. Penting untuk call Bank Negara dan program-program dia. Call tuan punya program itu juga. Email. Cuba mendapatkan jawapan. InsyaAllah, saya rasa cukup efektif tetapi tidak bermakna tidak akan ada masalah. Macam biasa kan usahawan. Semua ada masalah. Tapi tengok. Tapi mulakan dengan sangkaan baik. Ini penting insyaAllah. Dan juga kepada Syahril Ahmad. Terima kasih kerana memberi soalan ya. Perlu ke buat pinjaman bank selepas ini nak tanpa tahu apa yang berlaku untuk masa yang akan datang? Okey. Masa yang akan datang memang tak tahu. Tetapi yang apa pasti keadaan akan kembali seperti normal. Berapa lama tak tahu. Tetapi kita dah boleh nampak mungkin lagi 2 minggu atau lagi 4 minggu selepas tempoh lockdown ada tempoh lagi adjust pasal masih ada lagi masalah ini. Mungkin insya-Allah dah turun dengan kadar yang tinggi, tak ada lockdown lagi tetapi orang masih ragu-ragu dan sebagainya. Selepas itu, baru tempoh 3, semua okey. Perlu ke buat pinjaman bank? Bergantung balik kepada perancangan program kita. Saya nasihatkan sekarang, kalau dah ada pinjaman, kalau dah perlu, memang perlu.
Lagi bagus ada pinjaman, ada duit dalam bank kan, daripada tak ada. Pasal untuk menghadapi situasi yang tidak tentu ini, perlu ke? Saya rasa perlu. Untuk setiap perniagaan, kecuali kalau perniagaan memang dah kaya, memang dah ada banyak reserve, tu tak perlu, okeylah. Tapi untuk setiap perniagaan, kerajaan dah buat program, perlu. Minta. Buat pinjaman dengan kadar, saya rasa kadar pun, dia interest rate pun kadar-kadar yang rendah. Jadi perlu untuk sebagai kita punya persiapan. Kalau kita rasa dah okey, saya punya pendapat perlulah. Pasal untuk ketidaktentuan itulah yang kita perlukan kita punya pembiayaan untuk adakan kita punya payung. Mungkin kita buat untuk ready kita punya reserve kalau ada masalah yang besar. Ingat tuan-tuan dan puan, bisnes ni masalah memang datang atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, semua datang. So, yang buat kita strong adalah kita punya reserve, kita punya cash. Jadi kalau ada pinjaman boleh buat, alhamdulillah, marilah kita apply. Apply berpandukan kepada kita punya planning, dan kita boleh janganlah gunakan berleluasa, kita boleh gunakan sebagai kita punya reserve untuk memberi kita confident. Contoh dia tuan-tuan puan-puan, cash ni, duit ni sebagai peniaga, dia juga confident. Kau ambil keputusan yang lain, kau nak buat boost ke, kau nak venture tempat lain ke, bergantung kepada confident. Dan confident kita berniaga ni datang daripada berbanyak reserve, kita ada duit. Kalau duit kita okey, kita confident. So kadang-kadang kita punya reserve ni sebagai kita punya keyakinan meter. Okey. So ada apa? Cik Ija kata nak buat pinjaman boleh refer saya daripada BSN, alhamdulillah. So inilah dia saya berkatakan tadi, kebersamaan. Alhamdulillah Cik Ija. Kebersamaan kita punya program Juang ini, di mana kita nak juga ada satu perantaraan, satu cara di mana antara peniaga-peniaga sini bolehlah kita refer kepada kita punya warga-warga Juang ini supaya boleh membantu. Alhamdulillah. Saya rasa tadi saya tengok kepada program kerajaan, ada BSN punya program tadi di mana ada loan tanpa cagaran, maksimum dia 75,000 kepada untuk mikro. Ini alhamdulillah, ini bagus ni. So mungkin nanti kita boleh buatkan di mana atas recommendation Cik Ija, mungkin kita boleh salurkan semua ahli-ahli pejuang-pejuang kita ni bolehlah buat persiapan untuk hantar dan berhubung dengan BSN, dan juga mungkin Cik Ija boleh bantu kita. Alhamdulillah Cik Ija, terima kasih atas you punya recommendation ataupun you punya angkat tangan. Terima kasih you punya angkat tangan. Pasal di sinilah saya contoh yang terbaik. Boleh datang daripada banyak contoh, daripada mungkin ada peniaga-peniaga yang bagus sekarang ini, yang okey, tapi kita berniaga, kita perlukan barang, kita perlukan kertas, kita perlukan event, kita perlukan makan, di mana insya-Allah kita nak buatkan satu sistem di mana antara kita warga-warga Juang TV boleh membuatkan transaksi perniagaan antara kita sama kita, insya-Allah. Kita akan cuba aturkan ini juga. Di sinilah adanya kebersamaan. Kebersamaan ni paling best sekali, kebersamaan yang ada duit. Bukan bagi duit, kebersamaan yang ada sekali pertalian bisnes, pertolongan, dari segi ikhlas, pertolongan dengan tidak ada nothing in return. That's the best lah. Paling best sekali kita, insya-Allah, paling best sekali kita bantu orang. Kita tak expect apa pun, malah kita tak kenal pun bagus. Alhamdulillah. Inilah boleh saya amat happy dengan ini. InsyaAllah pasukan saya di Juang TV memang akan merangkakan ini program untuk kita buatkan satu cara di mana ada cara untuk permintaan pertolongan, dan ada banyak lagi, insyaAllah semua angkat tangan saya untuk membantu atas dasar kebersamaan kita, insyaAllah. Okey. Nurina, saya memang frust, bisnes jatuh teruk, rasa macam jatuh bertimpa-timpa. Staff saya mungkin hanya dapat bertahan sampai 4 bulan saja sebab bisnes tak dapat jalan. Faham, Cik Nurina? Bisnes jatuh teruk. Saya faham. Bukan saya nak memperkecilkan, bukan saya kata saya faham sangat, tetapi saya boleh relate dan saya boleh faham masalah ini. Dan mungkin sahabat-sahabat kita pun ada
masalah ini. Tapi ingat, let's do a plan. InsyaAllah, buat balik perancangan. Kalau 4 bulan tu maknanya kalau 4 bulan boleh tahan, bagus. Start plan sekarang. Buat planning sekarang. Nanti next week kita ada kelas lagi, boleh masuk kelas. Buat plan sekarang pasal 4 bulan is a long time. Kalau kita tengok pada kita punya interview pada US punya orang peniaga-peniaga yang besar-besar kat dunia ni, Alibaba, Elon Musk, Tesla, diorang pun dulu ada masa dia cuma cukup 3 bulan je duit. Tapi dia besar lah. Ini dia ada 80 juta, 150 juta. Elon Musk, Tesla yang buat kereta elektrik tu kan, dia pernah ada masa dia tahan 3 bulan aja. Dalam 3 bulan dia jadi, 3 bulan cukup, 4 bulan cukup. Cukup! 4 bulan cukup. InsyaAllah cukup. Mulakan 4 bulan ini hari pertama dengan plan yang lengkap. Aturkan plan macam mana. Nak diversify ke, nak stay ke, apa nak buat. Plan daripada rumah. Kalau staff maintain bersama dengan niat cik nak simpan pekerja lagi, alhamdulillah, ini satu benda yang luar biasa. Ini tidak akan disia-siakan atas niat ini. Allah tidak akan merugikan kita bila kita membantu orang. Kita tidak akan rugi. Mungkin kita rugi perniagaan kita, tapi kita tak rugi. Tidak akan rugi bila kita tolong orang. Dengan semangat ini, buat planning sekarang. Untuk 4 bulan, sekarang planning. Buat planning yang lengkap. Dengan kewangan sebagainya. Tengok lagi dengan apa kerajaan dah plankan lagi. Tengok untuk bantuan kewangan. Kita plankan, kita hadapi hari demi hari, minggu demi minggu dalam perniagaan kita. InsyaAllah. Dan dekapkan lagi dengan ibadah dan sebagainya. InsyaAllah. Jangan risau. Memang risau, tapi jangan risau terlampau banyak sampai beban. Alhamdulillah. Ada 4 bulan, alhamdulillah. That's what we do now. Apa kita buat sekarang dengan 4 bulan ini. Boleh katakan semua perniagaan memang 4 bulan je ada. Ada yang 3, ada yang 2. So apa kita buat sekarang? InsyaAllah. Planning kita start kita punya juang ni dengan planning yang tepat. InsyaAllah. Fazrina. Sebagai event management company dalam situasi yang menggalakkan social distancing sekarang, sememangnya tak ada event untuk kami. Jadi macam mana kami nak teruskan perjuangan ini? Okey, terima kasih Cik Fazrina. Sebagai event management, betul. Dalam masa 14 hari ini, memang ada cabaran. Dan mungkin kalau berlanjut, cabaran lagi. Tapi mungkin on the creative side, ingat, setiap company sekarang perlu fikir kreatif. Perlu ada event. Mungkin boleh lancarkan di mana satu event yang berdasarkan kepada perjumpaan ataupun event secara internet. Kita ada banyak sekarang ini Zoom untuk webinar, untuk kita ada ramai-ramai. Cuba plankan mini-mini event ataupun bukan event lah, perkumpulan ke, acara product presentation ke, di mana banyak, ada peluang ya Cik Fazrina. Bila tidak social distancing, tapi bisnes semua fikir, aku nak jalan macam mana ni, di situlah event management. Event management kena fikir macam mana nak lancarkan event melalui arena digital. Mungkin event lain, mungkin bukan event yang besar-besar, tapi event yang kecil-kecil. Tapi event ni selalunya event untuk apa? Event untuk promosi produk, event untuk launch produk. Boleh buat launching? Why not boleh buat launching kat internet? Why not? Why not we do as this? Semua perniagaan sekarang Cik Fazrina akan fikir ini. So Cik Fazrina kena plan dengan pasukan Cik Fazrina, dan seelok-eloknya kena ada digital marketing, digital sales atau punya seorang dalam tim atau pakar, atau dapatkan pakar itu melalui, atau buat research, dapatkan tim Cik Fazrina research sekarang. Research. Banyak sekarang ni research, cari, baca macam mana kita nak buat melalui internet. Saya pasti boleh keluar idea yang boleh kita buatkan a special program untuk setiap syarikat untuk buat dalam internet. Boleh. Dan boleh ada package event management. Tapi event ni lain lah mungkin. Saya rasa sekarang banyak syarikat nak kembangkan dia punya bisnes. Jadi boleh buat event-event yang kecil, package yang kecil, tetapi boleh berjalan. Nah, walaupun begitu, selepas 14 hari ini, event pun akan kurang. Maknanya, let's find out what lagi event boleh buat. Dengan setiap orang ada telefon, ada TV, ada komputer, hadir event dan product presentation melalui video, melalui digital, launching ke, product presentation ke. So let's do that. Research sedikit,
dan mungkin tukar sikit direction dari segi untuk fikirkan digital events, digital programs untuk syarikat pasarkan produk ke, untuk syarikat buat dia punya produk presentation ke, untuk syarikat terang tentang produk ke. So you have to think dari perspektif of digital, tapi boleh, insya-Allah boleh. Cik Abu Bakar tanya dalam situasi sekarang okey atau tidak jika pembeli buat pinjaman perumahan. Saya rasa tengok zaman masa sekarang ini, if you kalau nak beli rumah, saya rasa bergantung kepada tahap kewangan. Kalau rasa okey, saya rasa tidak ada kekangan dia, tidak ada kekangan dia untuk nak buat macam tu pun. Boleh terus buat pinjaman perumahan, apa salahnya? Kalau dah okey, dah ada kewangan nak beli rumah, teruskan. Mungkin sekarang ni pun harga rumah jatuh saya rasa. So harga rumah jatuh ni bagus jugalah beli rumah. Beli rumah masa harga jatuh bagi bagus daripada beli rumah masa harga tinggi. So kalau ada duit, kalau ada kewangan, shopping sekarang pun bagus juga. Tapi kalau nak conserve, tak mau shopping pun tak apa, simpan dulu. Bergantung. Tapi nak dapat pinjaman perumahan, saya rasa should be okay. Tengok kepada rate bank juga. Mungkin dengan sekarang ini rate bank pun berkurangan. So mungkin keadaan sekarang ini keadaan yang elok . Okey, ada bertanya sini, staf dah bersama sejak 3 tahun dulu. Macam mana nak bagi motivasi untuk staf ni sama-sama kerja keras untuk naikkan syarikat? Apa nak dicakapkan? Saya bukan pakar bab bercakap ni. Macam mana nak bagi staff motivation, saya faham. Tidak perlu pakar, Cik Norina. Perlu cakap perlu cakap dengan jujur, ikhlas, dari hati ke hati. The best speaker, paling yang terbaik kita bercakap, berkomunikasi dari hati ke hati. Duduk, tak boleh duduk sekarang lah kan, melalui internet, berkomunikasi dia, open you punya heart, bercakap dengan hati. Terangkan tentang pengalaman kita 3 tahun ini, dan sekarang dah macam ini. Show you punya vulnerability, showkan you punya kelemahan. Tunjuk tak apa, pasal kita manusia kan. Cakap hati ke hati tentang concernnya sekarang ini. Dan saya rasa kalau staf dah 3 tahun, dia ada semangat bersama syarikat juga. Dia pun manusia juga, dia pun faham juga. Dia pun faham juga yang kita pun manusia yang ada emosi, ada masalah. Jadi bercakap hati ke hati. Share, open bersama staf. Dapatkan dia punya pemahaman. Cakap, saya perlukan bantuan anda. Saya perlukan komitmen anda. We have to get this objective. Saya rasa even pasal pekerja juga kena faham kan. Pasal zaman sekarang ini, banyak orang yang tak bekerja. So, kita nak ambil pekerja baru pun boleh. Tapi kita naklah pekerjaan dah lama dan kita ni masih berterusan. Tapi bercakap, cuba motivatekan hati ke hati. Tetapi kena bagi penekanan pasal criticality dan urgency ni penting. Kadang-kadang tak ada pada semua pekerja, tapi pekerja yang dah lama dengan kita, dah berjuang bersama kita, insya-Allah terangkan keadaan sekarang. Critical-nya keadaan sekarang. And let's do this. Right? Buat bersama. Mungkin boleh adakan plan perancangan di mana, boleh buat perancangan di mana insya-Allah bila kita dah dapat nanti, kita boleh ada bonus ke, commission ke, cuti ke dan sebagainya. Boleh juga. Dari segi compensation plan kena fikirkan. Tetapi cara nak bercakap tak perlu pakar, Cik Norina. Hati ke hati. Practice. Pasal nak cakap hati ke hati ni, you kena open. You kena vulnerable. You kena kena keluar daripada you punya shell untuk you cakap hati ke hati. Untuk you curahkan dia you punya isi hati, you punya concern, dan bagaimanakah cara dia kita kena keluar dan berganjak daripada masalah ini, insya-Allah. Okey, hati ke hati. Betul. Hati ke hati untuk bercakap dengan staf. Kan? Di sini hati ke hati, dia pakai internet pun memang hati ke hati memang dah ada. Jangan risau.
Pasal hati ni dia telefon ke, internet ke, kalau ikhlas, jujur, memang dia boleh reach mana pun. Itu ciptaan Allah. Special dia manusia yang boleh dengan hati, jujur, insyaAllah. Dan mengatakan kepada staff, cik, memang you tengah cuba. Jadi, cuba dapatkan dia punya contribution setinggi-tinggi mungkin. Okey, saya rasa sekarang dah berganjak lagi 10 minit sebelum kita dah habiskan. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang bersama saya pada petang Jumaat ini. Alhamdulillah, hari yang baik. Kita untuk kita punya live streaming first time, the first time kita buat. Saya buat sedikit terima kasih kepada semua yang viewing hari ini. Jangan lupa pergi kepada Facebook dan YouTube untuk like dan subscribe kita punya channel. Kita akan juga buat banyak video-video akan datang. Kita juga akan announcekan perkara-perkara program kita akan buat minggu hadapan, kelas dan sebagainya, khusus untuk kita punya program plan kita, plan tindakan kita, di mana saya rasa memang amat-amat penting. Kerajaan dah buat planning sekarang ni dengan apa yang dah dilancarkan oleh kerajaan, insyaAllah kita kena buat kita punya planning. So kita insyaAllah akan buat ini dalam minggu hadapan. Terima kasih juga dibuat kepada pasukan juang yang betul-betul semua di rumah, staff-staff saya, semua the team of juang. Dan boleh ramai yang saya nak nyatakan di sini, tapi banyak memang betul-betul rumus kerana kita memang confident. Hilmi, Juniza, Najid, Azura, Nurul, Kamarul, ke Azura. Ada lagi tak? Mungkin saya lupa. Saya terima kasih kepada tim pejuang di mana kita nak terus berjuang untuk kita ada banyak program lagi insyaAllah. Saya akhiri session kita ini dengan step nombor 5, iaitu tawakal dan berserah. Yang paling penting sekali setelah kita buat kita punya perancangan, jadi kita nak berjalan, jalan tanpa keraguan. Kedepankan kita punya keyakinan, jangan kedepankan keraguan. Susah bila keraguanlah mendominasikan segalanya. Di sinilah intipati juang berperang dengan perasaan kita yang nak tewas kepada kerisauan, kebingungan, masalah, perang. Kita kena perang dengan perasaan ini. Macam mana nak perang tuan-tuan dan puan-puan? Dengan planning dan paling penting saya dengan yakin. Ibadah, solat kita, zikir kita. Penting solat dan zikir. Baca Quran sekarang ni di rumah. Peluang kita nak beribadah lebih dengan keluarga. Ajak sekali keluarga kita beribadah sama sekali dengan kita. Ini akan memberikan kita ketenangan yang kita amat-amatkan perlukan sekarang ini, di mana semua tak tenang. Jadi, kita akhiri step nombor 5 dengan kita berjalan, dengan kita implementasi plan kita dengan keyakinan yang tinggi, dengan semangat juang yang tinggi, dengan semangat kita yang tak putus-putus. Pasal nak berhadapan dengan masalah, kekecewaan, risau, bingung dan sebagainya. Kita kena mulakan dengan ini dan jangan lupa yakin kita dengan semua kita punya usaha ini, dengan semua kita punya effort, plan dari rumah, dari luar sebagainya, kita bergantung sehabis-habisnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kebergantungan kita diuji. Jadi tingkatkanlah ibadah. Saya sebagai saya sendiri, saya nasihat diri saya sekarang, cakap diri saya sekarang ni. Dan kita sharing bersama semua rakan-rakan seperjuangan. Gunakanlah peluang ini untuk tingkatkan ibadah kita. Untuk tingkatkan solat kita. Sembahyang malam kita. Baca Quran kita. Zikir kita. Dan jangan lupa kita dengan keluarga kita punya silaturahim. Dengan kita punya isteri dan anak. Kalau di rumah dengan ibu dan ayah. Call diorang, tanya how are you, macam mana, jangan risau semua. Silaturahim maintainkan secara digital. InsyaAllah. Gunakan peluang ini untuk kita tingkatkan ibadah kita. Untuk kita tingkatkan amalan kita. Sejajar, selari dengan kita tingkatkan kita punya planning untuk kita punya bisnes.
Dua-dua ni sekarang jadikan dia satu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadikan dua-dua ini satu. Ini boleh memberikan kita ketenangan, memberikan kita semangat yang tinggi untuk kita jalankan kita punya perniagaan, dan kita amat-amat perlukan bantuan Allah. Moga-moga perbincangan kita hari ini insya-Allah diberkati Allah. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini mendapatkan sinar Allah, mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan bantuan Allah, mendapatkan taufik dan hidayah Allah, insya-Allah. Kita harapkan sebagai hari pertama, insya-Allah diteruskan lagi. Semoga hari ini siapa yang dapat lihat ini dapat sedikit sebanyak melepaskan sedikit frustration atau memberikan sedikit direction kepada siapa yang mungkin kekurangan. Juga mohon maaf kepada semua jika tersalah bahasa, tersilap, terkasar bahasa. Semua daripada kelemahan saya. Memang saya jauh perfect. Saya bukan nak mengatakan pasal saya ni expert, cuma kita nak share saja. Memohon maaf jika ada kelemahan atas ini. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan kita. Ingat, dalam kita punya perjuangan ini, setiap langkah adalah satu perjuangan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri kita punya live streaming ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam segmen kita akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.